Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Zaid Ikhwan bin Zainal Abidin. Nombor matrik saya CF220114. Saya merupakan ketua bagi grup 1 selaku student A. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, mari saya ceritakan berkenaan dengan kerja yang saya lakukan dalam kumpulan. Okey, pertama sekali adalah floor plan. Floor plan ini diinspirasikan oleh sebuah rumah satu tingkat di wilayah saya. Apa yang menarik tentang reka bentuk ini adalah reka bentuknya yang simple dan memadai bagi sebuah keluarga. Untuk plan bumbung ini pula, saya membuat sedikit kajian tentang jenis-jenis bumbung dan mengikuti trend-trend bumbung-bumbung yang menarik pada tahun 2021 hingga 2022. Kemudian saya telah memutuskan untuk menggunakan bumbung Skillion and Lintu, di mana bumbung ini direka bertingkat dan mempunyai ceiling yang tinggi. Untuk section pula, saya telah membahagikan bahagian-bahagian kepada ahli kumpulan. Saya sebagai student A akan membuat section AA, iaitu dapat melihat ruang tamu, ruang makan, dapur kering dan tempat mandi. Untuk struktur, sebagai student A, saya juga perlu melukis struktur iaitu pad foundation mengikuti reka bentuk rumah ini. Saya telah melukis dua jenis footing dengan saiz yang berbeza dengan mengaplikasikan ilmu subjek construction engineering, iaitu footing yang bersaiz besar boleh diletakkan di bahagian tengah bangunan di mana beban paling tinggi dan dikelilingi oleh pad footing yang bersaiz kecil seperti yang dilihat di dalam plan dan schedule. Untuk melukis di dalam AutoCAD, yang saya belajar ialah pertama sekali set up unit zero precision, buat layer-layer yang penting seperti grid line untuk mendapatkan saiz rumah. Kemudian diikuti dengan layer dinding mengikut standard di Malaysia. Kemudian offset daripada dinding untuk menghasilkan apron dan lockup. Dan akhir sekali, lukis dan susun pintu-pintu dan tingkap-tingkap ke dalam plan beserta dengan jenis-jenis yang sesuai mengikut kreativiti. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Luqman bin Jeffrey, CF22021. Saya selaku sebagai student B daripada kumpulan 1. So, berkenaan dengan tugasan yang saya diberi kepada saya perlu melukis lukisan pembinaan berkait dengan front elevation dengan rumah yang kami design, rumah yang mendapat persetujuan ke semua ahli kumpulan. Okey, rumah untuk front elevation ni kita dapat lihat kami menggunakan metod ataupun kaedah yang training, di mana kita menggunakan roof horizontal roof tu gradient dia sebegini kita dapat lihat bersetujuan untuk water flow, memudahkan water flow daripada langit ataupun hujan mengalir terus kepada roadside drain ataupun roof drains. Seterusnya kita dapat lihat pada layer warna hijau tu, untuk bahagian wall kami memperdepankan, kami offset sedikit wall untuk atas tujuan untuk estetik, untuk kecantikan daripada luar pandangan terhadap rumah kami design. Okay, seterusnya berkenaan dengan section B adalah salah lukisan pembinaan yang saya kemukakan. Okey, kita dapat lihat di sini kita punya rumah panjang tu lebih kurang dalam 12 meter, ketinggian tu dalam 5 hingga ke 6 meter. Kita juga dapat lihat daripada pandangan section B, kita dapat living room, kita ada dressers, kita ada laundry yard dengan juga bath satu ataupun tandas yang pertama. Okey, untuk footing kami embedded, kami tanam bertujuan untuk membawa load distribution daripada top beam ataupun daripada roof pergi kepada kolom dan pergi kepada slab dan terus masuk kepada footing dan masuk ke bumi. Di sini adalah sebuah design yang sangat cekap ataupun yang sangat trending. Kita dapat lihat juga pada bahagian roof kami design rumah sebegini untuk bertujuan untuk mengalirkan water flow, untuk water flow mengalir dengan lebih baik terus kepada roof drains ataupun kita punya roadside drain yang bersebelahan dengan rumah kami design. Okey. Untuk ground floor beam plan, kumpulan kami menggunakan saiz 125 adalah saiz yang paling terbaik, di mana saiz yang sangat trending, yang paling bersesuaian berkenaan dengan rumah kami, kerana rumah kami adalah simple dan load distributionnya adalah sesuai dengan saiz kami kemukakan. Okey, cara saya melukis floor beam plan ni, saya menggunakan konsep mirror kiri dan kanan, atas dan juga bawah untuk memudahkan saya serta mempercepatkan saya untuk menyiapkan lukisan ground floor beam plan ni. Saya refer kepada student A, di mana daripada roof plan dia, dan kita akan terus static dimension atas dan bawah, vertical, untuk mendapatkan dimension yang tepat. So saya refer kepada floor drawing student A untuk melukis ground floor beam plan ni. Ground floor slab pula,
Okay, untuk slab ni saya dan juga student C akan refer kepada saya untuk melukis ground floor slab ini. Sama juga konsep, saya menggunakan konsep mirror atas, bawah, kiri dan juga kanan untuk mempercepatkan, memudahkan saya untuk menyiapkan lukisan pembinaan ini, kerana ini adalah salah satu teknik yang terbaik yang boleh kami gunakan sewaktu melukis lukisan pembinaan tersebut. Dan terakhir sekali adalah slab detail A dan juga slab detail B. Kita dapat lihat dalam lukisan pembinaan, kami punya saiz slab detail adalah 5.5 meter. So dia punya dimension sangat tepat dengan rumah pembinaan kami. Kita juga dapat lihat saiz yang kami kemukakan adalah Y12. Ini ada mana slab saiz yang paling bersesuaian untuk menampung load distribution daripada roof kepada top beam, column dan juga masuk pada slab, dan terakhir sekali adalah footing. Okay, pembentangan seterusnya. Salam sejahtera, nama saya Atla Alessandro, nombor matrik CF220109. Saya akan membentangkan bagaimana saya menghasilkan front elevation. Untuk makluman, saya adalah student C. Untuk front elevation, perkara pertama yang saya buat adalah grid line. Grid line yang saya buat adalah hasil daripada floor plan oleh student A, iaitu ketua kami. Daripada grid line, saya akan offset mengikut saiz daripada floor plan. Selepas offset, saya akan buat level daripada bawah sekali yang diberi nama apron level. Saya naikkan sebanyak 150 mm. Kemudian apabila nampaknya ground level, saya buat jarak daripada ground level ke beam level. Selepas siap roof beam level, saya dikehendaki membuat sudut untuk bumbung yang berwarna purple. Saya membuat sudut untuk bumbung adalah sebanyak 20 degree dengan memusikkan line lurus dengan command rotate. Lalu itu hasilnya roof pertama yang bernama Skillion and Lin 2, hasil daripada rujukan internet. Untuk bumbung sebelah, saya ulang langkah yang sama. Untuk finishing, saya menambah beam yang terkeluar yang kami setuju antara kumpulan kami yang diberi nama cornice bagi menambah nilai estetik untuk rumah kami. Manakala bagi tingkap 8 dan tingkap 6 ataupun window 8 atau window 6, saya rujuk dan buat berpandukan floor plan. Untuk tambahan, bagi grid line 1 dan grid line 2 ada ruangan kosong. Kami menandakan ruangan kosong tersebut dengan tanda X. Seterusnya, saya akan menerangkan cross section bagi student C. Untuk cross section, saya mengaplikasikan teknik orto yang telah diajar di dalam kelas. Saya telah meminta drawing daripada Afrina sebagai rujukan, iaitu selaku student D yang membuat pandangan sisi kanan rumah. Untuk memudahkan saya menyiapkan section saya, iaitu section CC. Saya menambah pad footing dengan merujuk jadual, saiz dan footing ketua. Selepas perbincangan dengan semua ahli kumpulan, kami memilih untuk membuat flat roof sebagai bumbung tambahan dengan spek seperti di dalam slide. Antara bahagian yang terdapat di dalam cross section saya, iaitu cross section C, adalah porch, tempat letak kereta, living room, ruang tamu, dining and family area, dry kitchen dan bedroom 2. Terdapat dua tambahan, iaitu pintu 3, door 3 dan window 7, iaitu tingkap 7. Seterusnya adalah ground beam detail. Untuk ground beam, saya bekerjasama dengan student B untuk menyiapkan tugasan struktur seperti yang diberi dalam jadual tugasan student B yang mesti menyiapkan ground beam dengan slab plan. Seterusnya, kami menepasti saiz beam dengan rujuk floor plan ketua, iaitu student A. Untuk beam, kami memilih untuk menggunakan beam yang besar sedikit daripada dinding, iaitu sebanyak 125 dan 150 mm. Antara sebabnya adalah kami ingin menahan beban, terutamanya lenturan. Cara saya melukis beam, saya membuat saiz floor plan daripada bahagian ke bahagian. Contohnya,
daripada bedroom 1 ke bedroom 2 dinding. Bagi besi di dalam beam ini, panjang daripada kolom ke kolom kami bahagi kepada 3 untuk menentukan besi Y. Antara teknik yang saya gunakan adalah rectangle. Selepas itu, saya akan copy paste bagi memudahkan kerja saya. Seterusnya, saya akan meletakkan dimension dahulu tanpa membuat size-nya, size text dan size arrow. Selepas itu, saya select similar. Oleh kerana beam yang begitu banyak, selepas select similar atau pemilihan sama, ia akan mempercepatkan tugas saya. Bagi beam detail pula, seperti yang anda lihat, kami telah menentukan beam yang digunakan dengan merujuk sumber-sumber daripada internet. Kami telah memilih size standard iaitu 4 size seperti tertera di dalam drawing block ataupun slide ini mengikut standard serta bahan-bahan yang sering digunakan semasa proses pembinaan. Antara besi yang kami gunakan adalah besi Y. Semua beam yang kami gunakan adalah mempunyai bahan yang sama. Nama saya Nur Afrina binti Muhammad Zainuddin yang memegang jawatan sebagai Assistant Engineer 2 di bawah Syarikat Plus Project Engineering Construction. Projek yang dijalankan oleh kami ialah projek membina sebuah rumah satu tingkat yang bertempat di Parit Raja Johor. Saya sebagai student D akan menerangkan tugasan yang dilakukan oleh saya. Tugasan yang pertama ialah menyediakan lukisan pandangan sisi kanan. Langkah pertama, saya membuat layer dahulu. Kemudian saya mulakan dengan membuat grid line. Untuk grid line, saya akan gunakan grid line daripada pelan lantai dan pandangan hadapan untuk dapatkan grid line bagi horizontal dan juga vertikal. Kemudian saya mulakan draw untuk bahagian struktur bangunan seperti tiang, lantai dan sebagainya. Untuk bahagian bumbung, saya akan menggunakan fungsi hash untuk membuat corak pada bahagian bumbung tersebut. Seterusnya, saya meneruskan dengan draw bahagian pintu, tingkap dan sebagainya. Dan akhir sekali, saya akan membuat dimension bagi setiap bahagian dan ketinggian rumah tersebut. Seterusnya, tugasan yang kedua menyediakan lukisan cross section. Sebelum itu, pastikan dahulu cross section mana yang dibuat dan pastikan bahagian mana perlu dilukis dalam cross section tersebut. Untuk mulakan, saya menggunakan grid line dari pelan lantai dan juga grid line daripada pandangan sisi kanan untuk dapatkan grid line bagi horizontal dan juga vertikal. Kemudian, bahagian yang dapat dilihat dalam cross section tersebut, saya akan lukis berdasarkan pelan lantai seperti pintu, tingkap, back footing, ceiling dan sebagainya. Akhir sekali, saya akan membuat dimension pada lukisan cross section tersebut. Tugasan seterusnya ialah student D perlu menyediakan lukisan structure. Untuk tugasan student D perlu membuat kolom layout plan dan juga kolom detail. Berdasarkan plan kolom tersebut, penyediaan dalam kolom plan saya akan menggunakan grid line daripada plan lantai. Saya akan copy setiap grid line daripada plan lantai untuk dapatkan kedudukan kolom tersebut. Kemudian saya akan draw pada kedudukan kolom yang diperolehi. Setiap kolom dilukis berdasarkan saiz kolom tersebut. Dalam plan ini terdapat 3 jenis kolom yang berbeza saiz iaitu C1, C2 dan C3. Tugasan yang terakhir untuk pelajar D ialah menyediakan kolom detail. Berdasarkan jadual, kolom terdapat 3 jenis kolom yang berbeza saiz iaitu kolom C1 seperti yang ditunjukkan pada detailing tersebut menggunakan saiz di bahagian dalam ialah 200 darab 200 mm manakala di bahagian luar adalah 300 darab 300 mm. Kemudian untuk kolom detailing C2 pula menggunakan saiz kolom 230 darab 125 mm manakala untuk kolom C3 pula bersaiz 125 mm darab dengan 230 mm. Setiap besi kolom menggunakan saiz 12 dan mempunyai 4 batang besi seperti yang ditunjukkan dan dinyatakan dalam jadual kolom tersebut. Berdasarkan reinforcement detail untuk kolom di bahagian besi tersebut terdapatnya lapping. Untuk jarak lapping ini saya menggunakan jarak 600 mm. Pada bahagian besi ini pula saya menggunakan besi bersaiz 8 mm dan jarak antara setiap besi link ialah 150 mm. Itu saja daripada saya. Saya Syahirah binti Nur Hashimi alias Nur Azmi
memegang jawatan sebagai pembantu jurutera di bawah syarikat Plus Project Engineering Construction. Saya juga merupakan pelajar E yang ditugaskan melukis pandangan kiri dan kelata rentas E bagi lukisan seni bina. Manakala lukisan struktur pula adalah pandangan pelan dan butiran rasuk bumbung. Tugasan pertama yang saya lakukan adalah melukis pandangan kiri. Cara saya memulakannya adalah menambah layer baru. Kemudian, saya memutar 90 darjah pelan lantai ke kiri untuk memudahkan saya mendapat garisan grid. Setelah mendapat garisan grid yang lengkap, saya meneruskan lukisan dengan menambah tiang, dinding, bumbung, pintu dan tingkap. Selepas itu, saya menambah corak pada bahagian bumbung, melabel setiap pintu dan tingkap. Akhir sekali, saya menambah ukuran bagi setiap level. Tugasan saya yang seterusnya adalah melukis kelatan rentas E. Cara saya memulakannya sama seperti saya melukis pandangan kiri. Bezanya, saya memutar 90 darjah pelan lantai ke kanan dan menambah label seperti beranda, bilik tidur, bilik mandi dan sebagainya. Tugasan saya yang ketiga adalah melukis pandangan pelan dan butiran rasuk bumbung. Terdapat 3 saiz rasuk bumbung yang digunakan. Yang pertama, lebar 125mm dan tinggi 300mm. Saiz yang kedua, lebar 150mm dan tinggi 600mm. Yang ketiga, lebar 125mm dan tinggi 1000mm. Kesimpulannya, rumah satu tingkat menyediakan penggunaan ruang yang hebat. Tanpa tangga, akan ada lebih banyak rakaman persegi yang boleh digunakan dan potensi untuk aliran terbuka. Rumah satu tingkat juga cenderung menjadi lebih senyap kerana tiada bunyi di atas kepala seperti tapak kaki. Pemilik rumah juga mendapati lebih mudah untuk menyelenggara rumah satu tingkat. Dalam rakaman video ini, reka bentuk tujuan rumah satu tingkat dibentangkan. Kami telah berjaya menyelesaikan perancangan dan mereka bentuk struktur satu tingkat. Setakat ini sahaja pembentangan dari kumpulan 1. Sekian, terima kasih.